Okey, pajak 6. Okey, semua saya buat 10 semua. Ini baru yang ke-6, masih ada lagi 4 lagi. Okey, tajuk tadi yang saya tumpu kata tajuk yang kita rasa pada saya adalah potensi untuk diuji lah. Nak kata confirm keluar tu tak berani juga, tapi potensi sangatlah diuji. Walaupun saya try Selangor tak masuk tajuk cukai dari insurans, tapi ekspektasi insyaAllah pasti ada lah. Okey, alright, tajuk pertama ni. Jadual menunjukkan kadar premium insurans hayat dan Februari setiap RM10. Okey, kadang-kadang kita tak masuk dalam, kita tahu dah. Okey, clue-nya ialah kita nampak insurans hayat. Bila kita nampak insurans hayat, kita tahu dah. Otak kita tahu dah. Mesti melibatkan ada jantina, umur, merokok. Okey, yang penting kita tangkap keyword dia. Okey, keywordnya ialah insurans hayat. Dia sebut insurans hayat, umur, jantina, rokok. Okey, so kita sambil kita baca, kita dapat bayangkan apa kita kena buat. Jadi dia kata Nathaniel. Okay, ni minta tukar sikit lah Gina. Minta tukar tepi ni, minta tukar 28.930. Dalam soalan kita tadi 27.829 tukar. Tukar 28.2930. Ni minta tukar sikit soalan ni. Okey, Nathaniel kata, Nathaniel akan berusia 30 tahun pada hujung tahun ini. Itu maklumat pertama. Pertama sekali, Nathaniel. Dah tentu lelaki. Okay, keyword dia. Pertama sekali, Nathaniel. Dah tentu lelaki. Yang kedua dia kata akan berusia 30 tahun pada hujung tahun. So, berapakah umur dia? 29. Okay, good. 29. Sebab nanti ada murid yang nampak 30, dia pun terus ambil 30. Tu hati-hati lah. So, dia kategori yang ini. Kategori ini, 29. Yang kedua dia kata, okay, ini menunjukkan syariat bernilai muka adalah RM80,000. Yang berikutnya dia kata, okay, dia juga bersetuju menerima tawaran insurans kesihatan. Okay. So maksudnya untuk yang pertama ni, dia hanya berkaitan dengan insurans hayat saja ni. Okay. Masuk yang kedua ni, dah masuk pula insurans kesihatan. Ada insurans yang berlainan pula. Okay. Untuk yang ini pula, dia akan kata, dia nilai muka adalah 40% sahaja daripada hayat. Maklumat dia. Dan kadarnya pula 7% daripada setiap RM1,000. So di sini ada dua insurans yang ambil. Satu hayat dan satu lagi ialah AM, iaitu insurans kesihatan. So, bila insurans hayat, saya cakap awal tadi, kita kena ingat tentang 3 benda, jantina, umur dan merokok. Okay, dalam soalan ini, dia tidak menyatakan nyatanya merokok atau tidak. So, kita nak anggap mana? Merokok atau tidak merokok? Tidak. Okay, good. Tidak. Okay. Kalau saya tak maklumkan, kita boleh anggap dia tak merokok. Tapi, kalau kita buat merokok juga pun, masih boleh ditimut jawapan. Sebab soalan tak nyatakan. Okay, jadi, tapi yang paling bagus, taklah. Melainkan dia maklumkan. Okay, so tak apa. Alright, so di sini, merokok boleh tak merokok boleh. Tapi untuk soalan ni, better kita ambil yang tidak merokok. Jadi maksudnya, setiap RM1,000 kena bayar RM2.14. Itu maklumat kita tahulah. Okay, seterusnya, soalan pertama. Mengapakah Nathaniel mengambil insurans kesihatan? Okay, dia tanya, kenapa Nathaniel ambil insurans kesihatan? Sedangkan dia dah ambil hayat. Dah ambil insurans kuning tu, nak ambil insurans biru tu lah. Kenapa dia ambil buat begitu? Berikan justification. Sebab apa dia kena ambil itu? Agak-agak Lina, kenapa dia ambil tu? Dia ambil dua insurans. Satu kuning, satu biru. Dah ada kuning dah. Tapi dia ambil biru. Kenapa? Satu markah, satu poin ya. Dia ambil dua insurans, satu kuning, hayat, satu lagi biru tu, kesihatan. Kenapa dia ambil yang biru tu juga? Sedangkan dia ambil hayat dah. Kenapa? Berikan justifikasi anda. Untuk Sebab dia, kenapa? bila Apa dia? dia sakit. Kerana dia sakit. Tak tepat. Soalan tak maklum kan dia sakit. Okey. Apakah yang di-cover oleh insurans insurans hayat? Insurans hayat yang kematian. Okey, kematian. Lepas tu yang cacat. Cacat. Dengan penyakit yang kritikal. Okay, good. Alright. So kan dia dah tahu. Hayat hanya cover 3 itu je. Tapi kalau dia sakit lain tak cover. That's why dia ambil insurans ini. Itu sebab dia. Okay. Jadi kita boleh kata kat sini, insurans hayat, insurans hayat hanya melindungi, hanya melindungi
Okey, kematian, okey, sakit kritikal dan cacat sahaja. Itu sebab dia. Ataupun kita boleh kata insurans perkhidmatan kesihatan untuk mengcover sebarang penyakit yang bukan berkaitan dengan insurans hayat. Boleh juga kata gitu tak? Okey, alright. So jawapan dia. Dapatlah satu markah. Apa saja alasan yang sesuai, kita terimalah jawapan sini. Tapi yang paling okey inilah dia. Sebab kita tahu insurans hayat tadi cover 3 benda. Sekarang yang lain tak cover. Itu kita ambil. Okey, dapat satu markah. Seterusnya soalan B, hitung jumlah yang perlu dibayar. Dia ambil creation tersebut. Okay, so kita kena kira kedua-duanya. Hayat dulu. Okay, macam nak kira formula insurans hayat? Okay, formulanya dia bagi dalam exam. So kita just tahulah cara guna. Okay. So untuk kira insurans hayat ataupun insurans apa saja pun, cara kira adalah jumlah yang nak di cover per dengan 1000 darab dengan ikut nilai premium dia. So untuk insurans hayat, buat satu tak apa. Insurans hayat, okay, yang nak di cover adalah RM80,000. Kita buatlah RM80,000. Kita bahagikan dengan 1000 dan darab dengan ikut jadual tadi. Okay, so RM80,000 ni wajib tunjuk ya. RM80,000 bahagi dengan RM1,000 dan setiap itu darabkan dengan ikut jadual iaitu RM2.14. Ambil yang tak merokok lah. Tapi kalau ambil merokok pun masih diterima dalam SPM. Sebab soalan tak nyatakan sama dia merokok ataupun tidak. Tapi kalau dia tak nyatakan, kalau boleh, anggap tidak merokok. Itu saja. Okey, gitu. Ni wajib tunjuk, dapat markah 1. Okey, kemudian selesaikan. Okey, selesai dapat markah 1 dan selesaikan. Dia tak ada markahnya ni. Okay, so RM80,000 tu kita bahagikan 1000 dapat 80. Okay, so 80 kali dengan RM2.14 jadi kena bayar sebanyak RM1.7120. RM tak tunjuk tak apa. Itu yang pertama. Tidak ada markah. Yang kedua kira pula insurans kesihatan. Okay, untuk insurans kesihatan kita kena tahu berapakah yang di covernya. Kena cari dulu. So, untuk cari yang tu dulu, langkah pertama ialah kita kena buat, okay, kita buat cari dulu jumlah yang di cover. Okay. So, langkah pertama kita buat dulu. Yang di cover ni tadi kata 45% daripada hayat dia. Cari tu dulu. So, yang nak di covernya, kita buat macam ni. 45% darab dengan yang hayat tadi ialah 80,000. Kemudian kita bahagi 1000 lagi sekali. Darab dengan, okay, untuk peribatan ni ialah 70 sen. Belum tu. Nak buat asing-asing tak apa, tak masalah. Nak sekaligus pun tak ada hal, okey. Tak ada hal. Yang penting nampak je lah. Ataupun nak terus bagi jawapan terus tak apa, boleh. Tak ada salah, okey je. Okey. Ataupun dia macam ni, kita buat macam terus. Okey, kita buat macam ni. 45% darab dengan 80,000. Macam ni pun tak apa, boleh. Sama dengan 36,000. Maksudnya kita buat macam ni, tapi kita buat yang 36,000 punya. Macam ni. Okay, kita buat. So kita buat macam ni, RM36,000 dibahagikan dengan 1000, darab dengan 70 sen. Begini. Yang atas tu nak buat pun tak apa, nak buat begini pun tak apa. Tak masalah. Markah kat sini lah. Markah kedua. Okay, yang berikutnya, dia kata, okay, ini satu markah sini, satu markah sini, okay, markah sini, satu markah sini, okay. Berikutnya, ini 4 markah. Dia bagi markah 5. Kenapa 5? Sebabnya, ini kita baru cari hayat dan kesihatan. Dia nak jumlah kedua-duanya. So, pastikan jawab ikut soalan lah. So, akhir sekali, jumlah yang kena bayar, okay, jumlah bayaran, campur je dua-duanya lah. Sama dengan, okay, yang hayat 1.7120 sen. Okay, yang ini pula, tak kira lagi. Okay, 36 kali dengan 70 sen. Okay, kena bayar sebanyak RM25.20 sahaja. Okay, RM25.20 sahaja. RM25.20 sahaja. So, campurkan. RM25.20 dan dapat jawapannya. Dengan hanya bayar 196 dan juga 40 sen, okay, kita di cover hayat 80,000, kesihatan 36,000. Okay, itu cara kira.
Sorry. Okey, so dapat 5 markah. Macam tu je cara dia. Okey, tajuk ni jadi tajuk ni nanti SPM nanti tolong bagi perhatian sama ada insurans hayat atau motor. Okey, co-insurance kita boleh kurangkan sebab dah keluar 4 kali berturut-turut dari exam dah. Okey, next. Sama juga clue dia cari keyword. Okey, di sini keyword dia lah menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan. So, ini topik apa? Clue-nya adalah penggantian dan penghapusan. Ni tadi topik insurans. Kita tengok tahu dah topik insurans. Okey. Untuk yang kedua tu agak-agak topik apa pula? Ni topik insurans. Clue-nya ialah penggantian dan penghapusan. So topik apa agak-agak ni? Semasa form 1 ada bab 6, semasa form 3 ada bab 9. So ini berkaitan topik apa? Clue-nya kaedah penggantian dan penghapusan. Algebra bukan? Tak? Algebra dia tak Persamaan boleh. linear. Okay, good. Okay, persamaan linear. Okay, tapi lebih dekat lagi ialah linear serentak lah. Itu lebih dekat lagi ialah linear serentak. Sebab jadi dua. Okay, linear lebih dekat linear serentak. Okay, so bila sebut begini, apa yang kita bayangkan? Mesti keluarkan dua linear. So, yang pertama, dia kata Anis Suhaila memiliki 60 ekor ayam dan kambing. Itu ayat pertama kita. Dia ada 60 ekor ayam dan kambing. Ayat kedua, jumlah kaki ialah 144. Ni dua ayat dia. Satu ialah jumlah kambing dan ayam 60. Lepas itu kaki ayam kambing ni adalah sebanyak 144. So apakah ayat linear? Yang biru apa ayat dia? Yang kuning apa ayat dia? Tukarkan ayat bahasa tu kepada ayat matematik. Okey, untuk yang kuning, saya tulis. Kita nampak ayam. Kalau ayam kita guna huruf A lah. Okey, nanti exam nanti kita conteng sikit kat huruf ayam tu, tak huruf A yang tu. Tak huruf A. Maksudnya kita tahulah. Kalau kita tulis huruf A tu merujuk pada ayam. Okay, dekat soalan exam tu kita buat macam ni lah. Okey, tak payah tulis. Nak tulis XY pun boleh, tak ada hal. Okey je. Nak guna XY pun tak apa, tak ada hal. Okey, boleh, tak ada hal. Okey, tidak menjadi kesalahan. Tapi saya lebih suka ikut soalan. Senang kita nak rujuk. Okey, so A untuk ayam dan K untuk kambing. Sebab itu. Nak guna XY pun tak ada masalah. Okey, tapi kita kena mentionkan X tu untuk apa, Y tu untuk apa. Okey, so pertama yang kuning tu, apakah ayat dia supaya jadi sama dengan 60? Apa ayat dia? Supaya jadi sama dengan 60. Apakah ayat di depan dia? Ayam dan kambing. Okey, so ayam campur kambing 60. Tu ayat pertama kita. Yang kedua, apa pula ayat depan dia supaya di belakang dia jadi 144? Nak tulis macam mana pula? Apakah ayam apa kambing? Tekan buat A tambah K 144 pula? Tak betul. Kaki. Kena adalah kaki. 60 darab 4. Kenapa 60 darab 4? Sebab Clue-nya lah kaki ayam kambing 144. So saya nak tulis. 2 tambah 4. Okey, 2 ayam campur dengan 4 kambing. Itu maksudnya. 2 kaki ayam campur 4 kambing sama dengan 144. Okey, tu yang bagus. Good. Dapat fikir. Alright. Okey, settle. So, ini betul dapat 1 markah. Sebab dia 6 markah je, markah banyak lah. Okey, ini 1 markah. Dan ini pun 1 markah juga. Okey, tu yang pertama. Yang kedua. Dan kalau soalan bentuk gini, dapat tulis saja, terus tulis. Ini sebagai sebutan yang pertama. Ini sebagai sebutan yang kedua. Okey, dia kata guna kaedah penggantian boleh, penghapusan pun boleh. Tak ada masalah. Yang mana kita mahir lah. Okey, dia nak guna yang mana? Hapus ke ganti? Waktu bila kita selesai guna hapus, waktu itu selesai guna ganti. Tu kena tahu juga tu. Takut soalan exam nanti, dia kata menggunakan kaedah penggantian, selesaikan. Takut dia begitu. Setakat ni exam kita yang keluar, dia cuma beritahu
menggunakan kaedah penggantian atau penghapusan. Kita boleh pilih. Takut kat tahun ni, dia bagi satu pilihan je. Kaedah ganti. Kaedah hapus. Macam nak buat. Okey. Simple je. Untuk kaedah penggantian, ni clue lah sebagai nota ya. Okey. Untuk kaedah penggantian, dia hanya, kaedah penggantian, dia hanya sesuai jika ada nilai single. Maksudnya contoh macam kita ada huruf A sahaja, K sahaja. Begitu boleh sesuai. Tapi kalau dia ada bentuk yang ayat lain-lain, contoh macam soalan matrik ni, dia ada 3M, 5M, 7N, dia ada nombor yang berlainan-lainan, better guna kaedah penghapusan, lebih mudah. Tapi untuk soalan ini, nak guna ganti boleh, nak guna hapus boleh. Dua-dua tak ada masalah, okey saja. Sebab dua-dua senang. Okey? Maksud single contoh soalan ni, dia ada huruf A saja, K saja, dia tak ada. Dia tak ada macam huruf 3A, dia tak ada huruf 4K, dah gitu. Okey? Tak ada gitu. So, kalau bentuk begini, sesuai ambil kaedah penggantian. Penghapusan lagilah boleh, lagilah mudah. Okey, tapi nak guna mana pun tak apa. Ikut soalan. Ikut yang mana kita simple, kita faham. Okey, saya tunjuk dua-dua cara. Okey, saya tunjuk dua cara. Nanti dia tengok nanti di mana cara boleh guna. Okey, contoh. Kalau guna kaedah penggantian. Markah 4. Markah 4. Okey, sebab kita dah dua dah. Okey, ini penghapusan. Penghapusan. So, langkah pertama, pasal atas tu lah. Ni. Masukkan maklumat ni. Langkah pertama kita. Okey, langkah kedua kita, kalau kaedah penggantian, oleh sebab yang pertama tu, dia ada huruf A, huruf K sahaja. Yang bawah ada huruf 2A, 4K. So, kita gunakan maklumat yang pertama tu lah. Okey, kita hilangkan salah satu. Katakanlah, kita nak huruf K di sebelah kiri. Contohnya kita nak huruf K sebelah kiri. Maka, daripada satu tu, maka A sama dengan 60 tolak, K sama dengan 60 tolak A. Gitu tu buat. Kita pindahkan A tu sebelah kiri. Sebab kita nak huruf K di kanan, macam tu. So, dapat gini, kita buat sebagai yang nombor 3. Buatnya. Ini datang daripada yang nombor 1. Maka, dapatlah markah yang pertama untuk part kat sini. Dari 1 jadi 3. So, dapat markah yang berikutnya. Dan bila kita buat macam ni, yang nombor 1 sudah tidak boleh digunakan lagi. Sebab dah guna jadikan nombor 3. Yang kita akan guna adalah kali nombor 1, dan nombor 3 dan nombor 2. So, nombor 2 tak guna lagi, kita salin semula sahaja. Gitu. Sekarang seterusnya, apa kita kena buat? Okey, setiap nilai K nanti, kita akan gantikan dengan nilai ini. Itu step dia. Nak buat ayat pun tak apa. Contoh macam ni kita buat. Daripada yang nombor 1, jadi macam ni kita buat. First. Kemudian kita buat macam ni pula. Seterusnya, gantikan, kalau kita buat ayat perfect lah. Okay. Gantikan K sama dengan 60 tolak A. Ganti dalam mana? Ganti dalam nombor 2. Sebab apa? Sebab nombor 1 kita dah guna tadi. Okay, so macam ni lah buat. So, setiap nilai K, gantikan dengan 60 tolak A. Macam tu. 60 tolak A. Dia sambung. Macam ni. Dan kita kembangkan. 2A salin balik. 4 kali 60, 240. 4 kali A, negatif 4A. Sama dengan 144. Okay, gantian ini betul, dapat markah yang berikutnya. Sini tadi betul, markah yang pertama saya dapat tadi ni. Okay, sini markah dia. Okay, 2. Kemudian, kita kumpulkan A dengan A, angka dengan angka. Ada A, angka ke? Kumpulkan
bagi tempat yang sama lah. Satu sebelah kiri, satu sebelah kanan. Macam tu. Tak kisah nak buat A sebelah kiri kanan, tak kisah. Okey, katakan dah. 2A tolak 4A. Jadilah negatif 2A. Sebelah kiri. Maka 144 pindah 240 tu. Okey, sebab satu lah. Lebih faham. Okey, jadi. Okey, di sini kita buat 2A tolak 4A sama dengan 144 tolak 240. Sebab satu step. Okey, so 2A tolak 4A tinggallah negatif 2A. Itu. 144 tolak 240, dapatlah. Okey, 144 tolak 240. Okey, 144 tolak 240. Okey, dapat jawapan dia 96. Negatif. Negatif 96. Itu. Okey, itu untuk 2A. Kalau A saja, kiri kanan kita bahagikanlah dengan negatif 2. Dapatlah A sama dengan 48. Dapat ayam 48. Dapat markah yang ketiga situ. Seterusnya, nak cari pula nilai K. Jadi untuk nilai K, step berikutnya, kita gantikan lagi. Gantikan. Ni kalau ayat perfect lah. Gantikan A sama 48, ganti dalam, kita ambil yang nombor 3. Sebab simple. Jadi, K sama dengan 60 tolak A tadi 48. Dapat jawapan K dia ialah 12. Dapatlah nilai markah yang keempat. Ini cara kalau kita guna kaedah penggantian. Yang wajib tunjuk, nombor 3 wajib tunjuk. Yang ini wajib tunjuk. Yang ini wajib tunjuk. Dan ini wajib tunjuk. Bawah ni. Alright. Kalau guna kaedah penghapusan pula, langkah pertama ialah kita kena samakan salah satu sama ada A ataupun K. Katakanlah, yang mudah saya samakan huruf A tu. Sini A, sini 2A. Untuk samakan, maka yang nombor 1 tu kena darabkan. Nombor 1 darabkan dengan 2. Supaya jadilah 2A semualah. Yang satu tu. A kali 2, 2A. K kali 2, 2K. 60 kali 2, 120. Itu step pertama. Jadikan sebagai yang nombor 3. Ini dapat markah yang pertama. Sebab kita markah pertama dapat. Yang kedua, okey. Ini dapat daripada yang nombor 1. Sama juga lagi sekali. So, nombor 1 kita sudah tidak boleh gunakan lagi sebab dah diguna untuk di sini. So nombor 1 tak boleh guna dah. Untuk langkah berikutnya sama macam ni, gantikan. Tak payah gantikan sini. Okey, sekarang tengok. Di sini ada 2A. Okey. Di sini pun ada 2A. Benda dia. Okey. Yang pertama tu kita dah darab 2, maka dapatlah 2A. Sekarang ni itu nombor 3 tu dan ini nombor 2. Tadi. Gini. Okay, sekarang tengok. Nombor 2, 2A. Nombor 3 pun, nombor 2 pun 2A. So, boleh dihilangkan. Dan cluenya adalah, kalau simbol sama, operasi tolak. Kalau simbol berbeza, operasi tambah. Okay? Kalau simbol sama, operasi tolak. Simbol tak sama, operasi tambah. So dekat sini, 2A, 2A. Simbolnya sama. Dua-dua positif. Maka, yang nombor 1, kita buat macam ni. Okay. Yang nombor 3 tu, kita akan tolakkan dengan nombor 2. Buat macam ni ayat dia. Okay. Persamaan yang ketiga. Yang ketiga. Tolak persamaan yang kedua. Macam tu. Ni ayat perfect lah. Ayat perfect. Okay, so 2A tolak 2A, habis. 2K tolak 4K. Okay, kita buat simbol tolak sini kan. Kita buat simbol tolak sini. Macam tu. Sekejap. Tadi. Okay, kita buat simbol tolak gitu. Maka 2A tolak 2A, habis. Clear. Kemudian 2 tolak 4K, jadilah negatif
2K. Jadilah situ negatif 2K. Kemudian 120 tolakkan dengan 144, dapatlah negatif 24. Dapat negatif 24. Begitu. Itu untuk negatif 2K. So kalau K saja, kiri kanan kita bahagikan dengan negatif 2. Dapat K12. Sama benda je. Cuma cara je. Okay, dapat tu dah. Dah dapat yang tu, seterusnya gantikan K sama 12, ganti dalam, tak kisah. 1, 2, 3, 4, tak kisah. Kata nombor 1. Gantilah. So, A tambah K12 tadi sama 60. Jadi kalau A sahaja, 60 tolak 12. Dapatlah A dengan 48. Benda yang sama, cuma cara beza sikit. Tapi jawapan sama dapat. So, ini satu markah. Ini satu markah. Ini satu markah. Dan jawapan akhir, satu markah lagi. Untuk semak jawapan. Untuk semak jawapan, kita gunakan kereta. Okay. Untuk semak jawapan, kita gunakan kereta je. Okay, Dina pun tahulah saya semak jawapan kan, kaedah matrik tu. So, untuk semak jawapan, okay, langkah pertama gunakan kereta. Kereta yang hitam je, yang putih, yang baru, saya tak pasti saya guna dia. Saya tak pernah guna. So, untuk semak jawapan, kita tekanlah mod 3 kali. Kemudian kita tekan EQN nombor 1. Kemudian tekan unknown 2. Okay, unknown 2. Okay, tekan gitu ya. Untuk cek jawapan. Okay, kalau kita tu, kalau kita, okay. Mod 3 kali. EQN nombor 1. Unknown 2. Kenapa 2? Sebab dia ada 2 huruf. A dan K. Okay. A1 bagian atas. Ini, sebutkan ni. Okay, A1 ini semua ni. So, A maksudnya 1. Okay, masuk 1. Sama dengan. B dia, K. K saja, 1. Sama dengan. Kemudian, 60. Untuk atas. Bawah, 2A. 4K. Dan 144. Dia bagi jawapan kita. X48, Y12. So, X untuk A, Y untuk K. Itu saja. Okay, itu kita gunakan kita untuk cek jawapan. Okay, masukkan situ A1. Okay, A1. Okay, A1 dia ialah masukkan 1 sama dengan. Kemudian B1 dia. Okay, masukkan 1 dia sama dengan. Dan C1 dia yang jawapan tu lah. Jawapan dia masukkan 60 sama dengan. Dia minta pula kepada kita A2 pula. Okay, untuk A2 pula yang bahagian bawah. Okay, masukkan 2 sama dengan. Kemudian B2 dia. Okay, masukkan 4 sama dengan. Dan C2 dia jawapan. Masukkan 144 sama dengan. Macam tu. Dan kalau kita akan bagi jawapan. Kalau kita selesai bagi jawapan X dan Y. Kita akan bagi. Okay, kalau kita akan bagi jawapan. X dia 48. Dan Y dia 12. Ya, 12. Tapi jawapan kita mesti ikut soalan. Soalan guna huruf A dan K, kita guna huruf A dan K. Kalau kita bagi dapat X, Y, hilang markah free je. Okay, alright. Ini kaedah penggantian pasangan. Tajuk yang dijangka akan ada dalam exam kita lah. 4 markah, 5 markah, ini bagi 6 markah lah. Kalau 6 markah, setiap persamaan 1 markah. Kalau tak ada, kalau 4 markah, dalam ni saja markah dia. Okay, sambung. Next. Okay, yang ni pula. Tengok pun tahu dah. Baca-baca ni, kita nampak tu. Insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Clue dia penting kita cari. Tahu dah. Insurans. Sorry, ini topik insurans. Okay, dan lebih kepada insurans motor. Bila sebut insurans motor, apa kita bayangkan? Pertama kali lah 3C, iaitu lokasi, CC dan juga polisi. Itu kita ingat. Okey, cari clue dia. 3C. Pertama sekali lokasi.
Dia bekerja dekat ni di Johor. So rujuk kotak Semenanjung Malaysia. Okey. Dia di Johor, so rujuk kotak Semenanjung Malaysia. Itu je. Benda sama. Step pertama, Semenanjung Malaysia. Okey, yang kedua, CC. Dia punya kereta, CC dia adalah 1,600. Ini dia. 1,600. So, CC dia 900, rujuk bahagian tidak lebih 1650. Okey, situ. 1650. Dia lebih 14 tapi tak lebih 1650. Tu yang kedua. Dan yang ketiga ialah nak beli polisi apa? Nak beli polisi pihak ketiga kebakaran dan kecurian. So ini akan rujuk kotak bahagian kebakaran kecurian. Okey, untuk insurans ini nak rujuk kotak mana? Kita cuma ada komprehensif dan pihak ketiga saja. So untuk yang hijau ni boleh kotak mana? Kompri atau pihak ketiga? Kompri atau pihak ketiga nak guna untuk insurans hijau tu? Komprehensif. Okay, good. Bagus. Alright. So, komprehensif. Bila sebut komprehensif saja kita kena ingat, jadual ini hanya merujuk kepada 1,000 yang pertama sahaja. Itu kena ingat. Untuk komprehensif, jadual ini hanya tunjuk untuk 1,000 yang pertama saja. Takut terlupa. Takut silap. Okay, alright. So, untuk kiraan dia, step pertama, 1,000 yang pertama. Okay, 1,000 yang pertama. Okay, alright. So, ni kan kita buat jawapan lengkap lah. Okay. Pertama, ikut jadual tu, sebanyak 305.50 sen. Dia nak cover RM48,000. Dia kata. Jadi, baru kira 1,000. Yang baki lagi tu, kena tunjuk juga yang ni. Kita tak tunjuk, nanti risiko hilang markah. So, nak cover RM48,000. Dah dikira 1,000, kita buangkan. Bahagi dengan 1,000 lagi sekali. Okay. Dan darab dengan. Kena ingat. Yang ni. Okay. Untuk berikutnya 1,000 tu. Untuk Semenanjung. Inilah kita kena ingat. Okay. Kalau biasanya kita akan bagilah ni. Tapi kita hafal lagi bagus. Okay. Untuk Sabah Sarawak. 23 sen. Yang ni kita kena ingat lah. Okay. So. Darabkan dengan RM26. RM tak apa. Okey, campur lagi. So, dapat situ. Okey, kita buat satu. Okey, nak selamat, kita buat atas dulu. Kita buat atas dulu. 48,000 tu. Tolakkan dengan 1,000. Dapat jawapan. Baru kita bagi 1,000. Ataupun nak selamat, kita buat kurungan. 48,000. Tolak dengan 1,000. Kemudian tutup kurungan per 1,000 lagi sekali. Dan darab dengan RM26. Dapat jawapan tambahan lagi. 1222200. Gitu. Okey. Kemudian kita campurkan dua-dua sekali ni. Okey. Campurkan dua-dua sekali. Namanya adalah premium asas. Untuk kompri. Okey. Campur dua sekali. Kita akan dapat ni 1527.50. Ini adalah premium asas bagi komprehensif. Yang kita carikan ni adalah pihak ketiga kebakaran kecurian. So, macam mana kita nak buat? Itu kita ingat. Ini adalah premium asas. Kompri. Yang kita nak buatkan ni adalah pihak ketiga kebakaran kecurian. So itu kena ingat. Untuk cari yang itu, kena ingat, okay, dia merujuk kepada, okay, untuk premium asas ini, premium asas yang ini, dia akan ambil 75% sahaja daripada yang kompri. Yang ini memang kena ingat. Setakat ni bila exam keluar tu, dia tak bagi. Okay, darab dengan yang kompri 1,527 dan 5% tu.
Itu baru namanya premium asas bagi yang ini. So, campur dengan 305, 50 sen. Dapat yang tu. Okey, kita akan darabkan dulu dengan 75%. Jadi, 114563. 114563. Bundar tepat. Ini baru premium asas pihak ketiga kebakaran kecurian. Lepas tu, baru kita akan tolakkan dengan NCD. Okey. Kalau kompri, dah dapat yang ini, terus tolak NCD. Tapi untuk yang ini, okey, dia kena cari ni dulu. Baru dapat tolak NCD. Sambung lagi betul. Okey. Lepas dapat tu, kita tolak pula dengan NCD. Kalau ada lah soalan bagi, buatlah. Kalau tak ada, tak ada lah. Okey. NCD. Okey, dia beritahu ada sebanyak 33%. Kira macam tu. Okey, 33% daripada yang kena tadilah. Okey, kali dengan 33% daripada 1145 dan 63. Okey, so dapat diskaun. Okey, begini ya. So 1145.63 bundar tepat kali dengan 33%, so dapat diskaun sebanyak 37806. 378 dan 06. Okey, tolakkan yang ini, baru dapat dia punya premium kasar yang kita kena bayar. Okey, asasnya kita ditawarkan. Okey, tolak dengan diskaun dapat ini. So, tolakkan dari 1145 dan juga 63, tolak diskaun sebanyak 378 dan 06, maka yang kena bayar sebanyak RM 76757. 767 dan 57. Gitu cara kira. Okey, ini cara kira insurans pihak ketiga kebakaran kecurian. Alright. Okey, markah dia. Yang pertama sini, betul. 1 markah dapat. Yang kedua, betul formula. Markah yang kedua dapat. Ni tak ada markah. Yang ketiga, betul formula. Sini, markah ketiga dapat. Yang keempat, sini. Okey, markah dapat yang keempat sini. Okey, kat sini tak ada markah dah. Tapi kalau buat, dapat markah. Okey, di sini dapat markah. Satu cara dapat markah. Lagi satu dapat markah, kita buat jadi saya tunjuk. Okey, okey, ini dapat markah 1, 2, 3, 4, 5. Sini 6 markah. Di mana markah lagi satu? Di mana markah satu? Ni baru 6 markah ni. Di mana markah lagi satu? Ni kata kes saya. Bila kita baca soalan, jawab soalan, tolong baca betul dan tolong jawab ikut kehendak soalan. Sini soalan kata, ialah, adakah dia dapat beli insurans itu? Itu soalan kita. Adakah dia mampu beli insurans itu? Inilah kehendak soalan. Bukan ditanya berapa dia kena bayar. Okey, soalan tanya, adakah dia mampu beli insurans itu? Dengan duit 1,200. Okey, dengan duit 1,200 tu, boleh tak dia beli? Itu soalan kata. Dia kata buktikan dengan tunjuk pengiraan. So kita pun dah tunjuk pengiraan kita dah. So, tentukan. Mampu tak mampu? Dia ada 1,2. Bayarannya adalah 765. Dah tentu-tentu mampu. So, tulislah. Mampu. Tulis gitu ya. Cukup. Dapat markah. Mampu beli. Tulis tak apa. Boleh. Markah dapat yang ke-6. Tak buat ini, hilang markah 1 free. Okay. So, tolong jawab ikut kehendak soalan. Okay. Ini cara kira insurans. Okay. Insurans pihak ketiga kebakaran dan kecurian. Kebakaran dan kecurian. Okey, inilah cara kira dia. Untuk insurans dia banyak sikit markah. Okey, kalau dia minta cari insurans pihak ketiga, ini contohlah, contoh. Okey, contoh. Kalau dia minta cari insurans pihak ketiga saja. Pihak ketiga saja. Okey,
cara kira gini. Dia sama juga lokasi, sisi, polisi. Tapi kalau dapat pihak ketiga, dia tak perlu tulis 1000 pertama apa semua tak dah. Tengok jadual, terus namanya adalah premium kasar. Premium asas. Okay, terus namanya premium asas. Dia tak ada kasar-kasar pun. Dia tak ada 1000 pertama. Okay, terus premium asas. Dan terus tulis jawapan saja, iaitu sebanyak RM 135. Kemudian terus tolakkan dengan NCD. Tolak dengan NCD. Itu kalau dia minta insurans pihak ketiga. Tak ada banyak kerja. Begitu je. Okey, dia punya tu insurans 33 100 kali dengan kali dengan 135 tu. Ini cara kira kalau dia minta insurans pihak ketiga. Dah murah, dapat diskaun lagi. Okey, 33% kali dengan 135. Dapat diskaun sebanyak 4455. 4455. Okey, tolakkan je. Okey, tolakkan. Terus dapat premium kasar yang kita kena bayar. Okey, premium kasar yang kita kena bayar. So, sebanyak RM, tolak saja dapat jawapan. So, 135 tolak dengan itu, dapat jawapan 9045. Okey, dengan hanya bayar RM90 sahaja, kita punya kereta di cover RM48,000. Itu ialah kalau kita ambil insurans pihak ketiga. Tapi apa yang di covernya? Okey, apa di covernya ini kalau berlaku apa-apa kemalangan, ni pakai nota. Okey. Kalau berlaku apa-apa kemalangan, okey, insurans ini akan cover pertama sekali ialah okey, yang di cover je ini ialah pertama sekali ialah kereta yang kita langgar. Itu di covernya. Kereta yang dilanggar. Yang kedua, pemandu yang dilanggar. Itu saja di covernya. Duit itu kita punya, tapi kita guna untuk bayar orang. That's why dia murah. Sebab duit kita tapi bayar untuk orang lain. Dia paling murah sekali. Okay, dia cover dua benda. Kereta orang kita langgar dan juga pemandu kita langgar. Kereta sendiri, kereta sendiri, cedera sendiri, cedera penumpang tidak di cover. Itu sebab insurans ini adalah insurans yang paling murah sekali. Duit kita punya tapi bayar orang lain. Okey. Kalau dia minta insurans komprehensif. Kalau insurans komprehensif pula. Okey, cara kira bila sebut komprehensif mesti ada ini. 1000 yang pertama semua ni lah. Saya copy sekejap ya. Saya sebut. Okey, cara kira dia first kali mesti ada 1000 yang pertama. Berikutnya, kemudian di sini namanya adalah premium asas. Premium asas. Itu. Lepas tu dia dapat yang ini, barulah kita tolakkan dengan NCD. 1527 dan juga 50 sen. Macam tu. So, 0.33 kali dengan 1527 dan 50 sen dapat diskaun sebanyak 50408. 504 dan 08. Okey, lepas tu tolakkan tu. Okey, dapatlah premium kasar dia. Okey, jadi 1527 50 sen tolak yang itu 50408 dia kena bayar sebanyak 102342. 1023 dan 42. Okey, ini kalau kita beli insurans komprehensif kena bayar 1000 lebih. Okey. So, apa yang di covernya? Kalau insurans ni, okey. Untuk insurans ini, apa yang di covernya pertama sekali adalah dulu. Ini sebagai nota saja. Okey, kata nanti boleh rujuk kembali.
Okay, alright. Sekejap ya. Okay, so untuk yang ini, yang di covernya ni paling mahal ya. Komprehensif paling mahal kali. Okay. Apa di covernya? Pertama sekali ialah kereta yang dilanggar. Yang kedua pemandu dilanggar. Dan juga yang ketiga ialah kereta sendiri. That's why dia mahal sebab cover 3 benda sekaligus. Alright? Okay. Tapi untuk soalan kita ni, soalan minta yang ni. Ini soalan minta. So, kena guna yang ni lah. Okay, ini soalan minta. Ini contoh. So, untuk yang ni pula, dia tak murah, dia tak mahal. Paling murah yang ni, RM90. Paling mahal ini. Tapi untuk yang ini, dia tak murah, dia tak mahal. Okay, so yang ini pula kenapa dia begitu? Sebab dia cover mungkin 3, mungkin 2 saja. Okay. Yang di cover ialah kereta yang dilanggar, pemandu yang dilanggar dan kereta sendiri, tapi syarat dia. Syarat dia ada. Syarat dia, kereta itu terbakar ataupun dicuri. Kereta itu terbakar ataupun dicuri. Tak terbakar, tak dicuri, tidak di cover. That's why dia tidak mahal, tidak murah. Okay, alright. So untuk jawab soalan ni, jawapan kita adalah yang ni lah. Untuk yang ni, jawapan kita. Kena guna yang ni. Sebab soalan minta pihak ketiga kebakaran curian. Dia minta pihak ketiga saja, ini cara dia. Ke komprehensif, ini cara dia. Okay. Tapi dia minta pihak ketiga kebakaran curian, itu cara tadi. Okay, cukup itu. Okay, tajuk ni. Okay, so beri perhatian lebih kepada insurans hayat dan juga insurans motor inilah. Dijangka salah satu akan keluar kod. Okay, kata saya selebih kepada insurans motor. Okay, next. Tengok pun tahu. Topik metrik. Okay, simple lah. Ada tajuk yang simple pada orang. Okay, soalan kata cari nilai X, dia kata. Cari nilai X, dia kata. Jika, maklumat kata, jika P, dia kata, tiada songsangan. So, apakah maksud dia? Dia macam mana cara kita buat selesai soalan ni? Cluenya adalah, tiada songsangan. Nak buat macam mana? Idea? Tak faham. Okey. Lepas ni bagi faham. Okey. Cluenya, kalau ada soal, okay, apa yang Dina ingat tentang matrik songsang? Apa formula dia? Okey, kenapa ni pecah? Menggunakan kaedah, okey, kita ingat, tak faham ni, kita buat bawah ni dulu. Okey. Cluenya adalah menggunakan kaedah matrik. Wajib guna kaedah matrik kita. Cari nilai ini. So, apa yang ingat, dia lebih mudah sikit. Okey, apa yang dia ingat? So, bila kata kaedah matrik, langkah pertama adalah mesti tulis ayat ke bentuk matrik. Okey. So, langkah pertama kena buat macam ni lah. Sama cakap yang jadi ni. Mesti dapatkan 2 ini. So, sini ada 2. Tapi, ingat untuk yang ni, dia susun tidak teratur. So, pastikan susun dulu. M, N, nombor. M, N, nombor. So, ini kita selesaikan dulu. Okey, yang ini kita selesaikan dulu. Langkah pertama selesaikan dulu. Okey, yang pertama tu kita susun. 3M tolak 7N. Pastikan huruf-huruf nombor-nombor. 7N. Kemudian 13 pindah, negatif 13 di kanan. So, kita dulu. Ayat pertama kita. Yang kedua, ayat bawah dia. Dia kata situ 5M. Okey, yang kanan tu kita kembangkan dulu. 2 kali N, 2N. Bila pindahkan, tolak 2N. Sama dengan 2 kali 6, 12. So, negatif 12. Gitu. Pastikan dapat 2 ini dulu. Untuk kaedah matrik. Tapi, tidak ada markah. Sebab markah dia 4 saja. So, apa kena buat lepas tu pula? Okey, step pertama, tuliskan ayat merah biru ni ke bentuk matrik. Yang pertama, kotak besar. Semua angka sahaja yang sebelah kiri. So, nombor dia atas 3, bawah 5. Dan kanan dia pula ada negatif 7 dekat atas.
Okay, ada negatif 7. Kemudian bawah dia ada negatif 2. Step pertama inilah. Kotak besar. Nombor sahaja di sebelah kiri tu. Kemudian kotak kecil. Dia punya huruf. Mesti mulakan yang kiri dulu. M. Bawah N. Begitu. Sama dengan jawapan dia. Sama juga yang merah dulu baru yang kuning. Itu step yang pertama. Yang wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Langkah yang kedua, kita buat songsangan. Okay, macam ni. Yang huruf MN letak paling kiri sekali dan sama dengan. Kemudian selepas sama dengan, ada yang 1 per tu. Okey. Yang atas kiri, darab bawah kanan. Tolak. Atas kanan, darab dengan bawah kiri. Yang ini wajib tunjuk. Kemudian kotak ini pula, yang negatif 2 naik ke atas, yang 3 turun ke bawah. Bertukar tempat simbol bawah. Yang ini pula tempat kekal. Simbol tukar. Asal negatif 7, jadi 7 saja. Asal 5, jadilah negatif 5. Itu kita kena ingat. Step yang kedua. Wajib tunjuk markah yang kedua. Jadi bawah ni, jangan fikir banyak. Kalkulator. Ambil cara ni tadi ni, terus buat dan dapat jawapan terus. Sebab itu je pemarkah untuk tajuk matrik. Simple. Gunakan kalkulator, mod tadi ni, ikut N1, unknown 2 ni, kemudian terus tekan ikut. Yang nombor 1 tu untuk merah. 3 sama dengan negatif 7 sama dengan. Okay, 7 sama dengan. Kemudian negatif 13 sama dengan. Okey, tu. Ini kita guna ambil yang merah. Okey, negatif 13, negatif 7 dengan 3. Okey, untuk yang kedua tu kita guna yang bawah, yang biru. So, masukkan di sini 5 sama dengan negatif 2 sama dengan. Lepas tu, negatif 12 sama dengan. Dan kita akan beri jawapan lah. Okay, kita akan beri jawapan kita. Ambil kita saja. Okay, mod 3 kali. Ikut N nombor 1. Unknown 2. Okay, masukkan atas merah. 3. Negatif 7. Negatif 13. Bawah dia. 5. Negatif 2. Dan juga negatif 12. Okay, dapat jawapan. X negatif 2. Y 1. So, akan bagi itulah. X dia bagi negatif 2 dan Y1. Tapi lagi saya ingatkan. Okay. Kalkulator saya bagi XY. Kita kena ikut soalan. Jadi kat sini tulislah laki kali. M dia ialah negatif 2. Dan N dia 1. Ini sahaja jawapan untuk langkah kerja soalan matrik yang wajib tunjuk. Tengah-tengah ni banyak yang kerja lagi. Boleh di-skipkan. Tidak hilang markah. So, ini markah yang kedua, yang ketiga dan yang keempat. Okay. Ini kalau soalan kategori matrik, yang bahagian ni lah. Ni. Bahagian ini adalah kita mencari songsangan ni. Ini kita cari songsangan. Kena ingat tu. Okay. Ini ialah kita cari songsangan. Cari songsangan. Okay. Untuk soalan A tu, dia kata dia tiada songsangan. A ni kata tiada songsangan. So, bila tiada songsangan, kita jangan buat macam ni. Ada songsangan, kita buat 1 per AD tolak BC. Kalau tiada songsangan, yang kita kena buat ialah hanya buat AD tolak BC dan dia akan buat sama dengan kosong. Itu clue kalau dia tiada songsangan. Tak ada songsangan, guna formula ini. Ada songsangan 1 per. Itu clue dia. So kat sini, A dia atas kiri. Negatif 2. Darab dengan D dia 4. Tolak B dia negatif 8. Darab C dia 3. Dan
sama dengan kosong. Itu langkah kerja yang pertama. Bila kata tak susunan. Ini. Satu markah. Kembangkan. Negatif 2 kali 4. Negatif 8. Cara markah. Negatif 8 kali 3. 4. Tolak-tolak. Tambah. Sorry ini N. Sorry typo lah. Ini N. So dapat itu negatif 4N. Okay, tambah 24 sama dengan kosong. Okay, pindahkan 24. So negatif 4N sama dengan 24 dipindahkan, jadilah negatif 24. So berapa N dia? Untuk N sahaja sama dengan negatif 24 bagi 4 negatif. Dapatlah 6. Tu cara kalau soalan minta kata dia tiada songsangan. Inilah step dia. Yang ini wajib tunjuk. Markah pertama, kembangkan ni tak wajib. Dia pada akhir ini. Okay. Kalau tiada songsangan. AD tolak BC sama dengan kosong. Kalau ada songsangan, ini jawapan dia. Okay. Ada songsang, ini jawapannya. Tak ada songsang, ini cara dia. Okay. Alright. Soalan nombor 4. Berikutnya. Okay, soalan ni. Okay, saya bagi 2 minit. Dia nak buat soalan 5A dulu. A1, A2, 3, 4. Try 2 minit. Sekarang 932. Okay, 934 ni setelah jawapan. Saya buat dulu. Ni pun topik favorite lah ni. Dijangka akan keluar. Ini topik tentang 4. Sukatan silakan dan tetap terkumpul. Ini tadi topik metrik. Okay, dah ada jawapan dah. Minimum, maksimum, mod, kuartil. Ini macam soalan SPMU baru-baru ni lah. Okay, dah siap belum? Sekejap, cikgu. Okay. Nanti SPM urus masa baik-baik ya. Takut tak cukup masa. Okay, boleh check jawapan. Tak siap ada check jawapan. Okay. Bila nampak soalan bentuk begini, nampak minimum, median, kuartil, data pula banyak gini, langkah pertama kita adalah susun data ikut tertib menaik. Part ni kita ambil masa sikit je. Sebab apa? Kena tengok betul. Okay, so
Kat sini paling kecil kita nampak 37. Kita susun, kita buang lah. Kita guna pensel, pangkas lah. Okay, pangkas. Okay. Kemudian 42. Kemudian 46. 48. Itu 4 je, dia akan ambil masa sikit je untuk tersusun, takut silap. Okay, kemudian 50. 51. Okay, 56. Okay, dekat sini kena hati-hati sangat lah. Takut silap susun ni kita hilang markah dan buang masa. Okay, kemudian lepas dapat tu, okay, 56. Kemudian kita tengok betul. Okay, 63. 69. 69. 69. Okay, lepas tu 71. 74. 84 dan 86. Okay, itu start dia. Mesti susun data tertib menaik. Okay, lepas tu kita kena ingat. Okay, ni benda ni basic ni. Yang paling kiri sekali adalah nilai paling minimum. Bukan min lah, minimum. Paling kecil kali, minimum. Okay, min lain. Yang paling kanan, maksimum. Data kita ada 15. Bila 15, kita buang 1, tinggal 14. 14, kita bahagi 2, dapat 7. Jadi 7 ini 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, grup nombor 1. Kiri, grup nombor 1. Kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan 7, grup nombor 2. Okey. Bila data ganjil, median akan ada di tengah-tengah antara kiri kanan tu. So minimum 37. Betul bagi markah. Jawapan saja. Okey, 1 markah. Median 63. 1 markah. Okey. Mod dia berapa? Modnya berapa? Modnya berapa? Okey, mod adalah data yang paling banyak berulang-ulang. Dalam ni 69. Inilah dia punya mod. 69. Okey, kuartil 3. Untuk kuartil, oleh sebab yang biru ini 7 nombor ganjil. Bila nombor ganjil, dia punya kuartil ambillah di tengah-tengah kumpulan. So ini kuartil 1. Kanan pun sama juga. Ambil tengah-tengah, ini kuartil 3. So jawapan dia 71. Itulah kuartil. Dan ini cara cari kalau datanya ganjil. Okey, sebagai contohlah. Okey, contoh. Okey, ini contoh data ganjil, kumpulan berganjil. Katakanlah, ini katakanlah, contoh. Datanya ganjil. Tapi grupnya genap. Contoh. Okey, ini contoh. Contoh, sebagi gitu. Okey. Kali sebagi datanya genap. Macam tu. Bila data genap, untuk median, ambil 2 ni. Campurkan, bahagi 2. Manakala, untuk kuartil, oleh sebab datanya di kiri 7, kanan 7, ganjil, untuk kuartil, terus ambil jawapan. Tak ada bahagi. Kalau melibatkan nombor genap, bahagi. Contoh. Ini data
genap, kumpulan ganjil. Okey. Contoh yang kedua, contoh ketiga, datanya ganjil, kumpulan genap. Contoh sebuah ni. Sebuah ni. Okey. Ini contoh yang kedua, iaitu datanya ganjil, tapi kumpulan genap. Kalau kes macam ni, untuk kuartil, untuk median, ambil tengah-tengah. Direct. Tapi untuk kumpulan, oleh sebab ni 6, ini dia. Ambil tengah-tengah, kiri kanan, bahagi 2. Ambil tengah-tengah, kiri kanan, bahagi 2. Itu kalau data ganjil kumpulan genap. Okay, kalau kumpulan genap, dia punya kuartil kena bahagi 2. Kuartil kita akan campur bahagi 2. Okey. Kalau data genap, median bahagi 2. Kuartil ambil terus. Okey. Contoh yang ketiga. Data genap, kumpulan pun genap. Contohnya sebuang ni satu sini, sebuang ni satu. Okey, sebuang dua. Okey, ni pun sebuang juga. Buang sini. Okey. Kali ni datanya semua genap. Okay, contoh dia. Data genap, kumpulan pun genap. So, data 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okey. Data genap, kumpulan pun genap. Okey, bila kes macam ni, median dan kuartil, semuanya kita bagi 2. Okey, untuk median, ambil biru, ambil kuning, bahagi 2. Median. Manakala untuk kuartil, ambil yang ini, bahagi 2. Kuartil 1. Ini, ambil bahagi 2. Itu dia. Okey, nampak beza? Yang ini tadi ni, datanya ganjil, kumpulan ganjil. Ini data ganjil, kumpulan ganjil. Maklumat dia, info dia lah. Clue dia, sini, data ganjil, kumpulan pun ganjil. Bila kes macam ni, dia terus direct ambil sahaja jawapan. Tak ada bagi-bagi. Tapi kalau data genap, kumpulan ganjil, yang median tu kena bagi. Data genap, median bahagi. Contoh. Kumpulan genap, kuartil bahagi. Data genap, kumpulan genap, dua-dua bahagi. Okay. Median kita bahagi 2, kuartil pun kita bahagi 2. Kalau kedua-duanya ganjil. Tapi kalau kumpulan je genap, hanya kumpulan je genap, maka kumpulan je kita bagi 2. Kalau data je genap, data je bagi 2. Tapi kalau semua ganjil, tak ada bagi-bagi. Ambil direct saja. Itu nota. Okey. B. Hitung. Cluenya, sisihan piawai. Okey, untuk sisihan piawai, formula dibagi dalam exam. Okey. Tapi, tak ingat apa. Mudah je. Bila sebut sisihan piawai, langkah pertama kita mesti cari min. Langkah pertama. Okey, langkah pertama mesti cari min. Dengan cara apa? Okey, ambil semua ni. Campurkan je. Ni. Ambil semua ni, campur saja. Dan bahagi dengan 15. Itu clue dia. Wajib tunjuk. Okey, contoh. 37 tambah 42 tambah 46 tambah 48 tambah 50 tambah 51 tambah 56 tambah 63. Okay, tambah 69. Nanti nak buat 3 tak apa.
Macam ni pun tak apa, boleh. 3 kali 69. Boleh buat. Ataupun nak buat 69 pun tak apa, boleh. Tak salah. Okay, kemudian tambah 71 tambah 74 tambah 84 tambah 86. Okey, gitu. Kemudian bahagi dengan 15. Wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Tak boleh skip. Skip je lah markah. Okey, sama dengan. Slow-slow, hati-hati. Tambahkan semua. Okey, 37 tambah 42 tambah 46 tambah 48 tambah 50 51 56. Okey, 63 69 69 69 71 74 84 dan 86. Dapat 915. Yang ini tidak wajib tunjuk. 915 bahagi 15 tidak wajib tunjuk. Okey. Dapat jawapan dia. Bahagi dengan 15. Dapat jawapan dia 61. Okey, so 61 tu je ada markah. Ini markah yang kedua. Okey. Kalau tak buat yang ini, markah 2 dapat 1 sahaja. Okey, alright. Kena buat dia. Kalau buat macam ni, markah tetap 2. Okey, right. Seterusnya. Itu step pertama, cari min. Step yang kedua, baru cari sisihan piawai. Step kedua. Okey, step yang kedua, baru cari sisihan piawai. Okey, tak ingat formula tak apa. Tak salah. Macam cakap tadi. Ambil yang ini. Sama macam min tadi. Ambil yang ini, cuma semua nombor-nombor itu kita kuasa 2kan dia. Semua ni, atas ni. Semua atas ni kita letak kuasa 2. Okey, tak kuasa 2 semua. Ni. Okey, yang ni pun, ni kita buat ni kuasa 2. Tambah 69 kuasa 2 tambah 69 kuasa 2. Ini semua kuasa 2. Kemudian di hujungnya tu bahagi 16, hujung tu tolak lagi dengan min pun dikuasa 2kan juga. Dan kita topikan dia. Dapat markah yang kedua. Okey. Lepas tu berhati-hati lagi sekali, kalkulator masukkan 37 kuasa 2 tambah 42 kuasa 2 tambah 46 kuasa 2 tambah 548 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2 tambah 51 kuasa 2. Hati-hati ya. Okey, 51 kuasa 2 tambah 56 kuasa 2 tambah 63 kuasa 2 69 kuasa 2 69 kuasa 2 69 kuasa 2 tambah 71 kuasa 2 tambah 74 kuasa 2 tambah 84 kuasa 2 tambah 86 kuasa 2 sama dengan. Hati-hati. Okey. Kemudian bahagikan dengan 15 dahulu. Dapat jawapan, tolak pula dengan min di kuasa 2 juga. Dapat macam tu. Okey. Dapat 2/3 0.666 tu. Okey, boleh tulis. Tak wajib tunjuk. Okey, dapat gini.
213.6666 tu. Ni tak wajib tunjuk 666 tu tak wajib tunjuk. Rasa semua tak apa. 0 6 6 okey 1 2 4 5 okey 3 4 5 7. Jadi tak wajib tunjuk. Tekan topi, tekan answer. Dapat jawapan 14.59, bundarkan 14.6. Cukup. 4 angka berarti ataupun 2 tipuan. Dekat sini kata bunda dapat gini. Bolehlah bagi tu. Okay, nak bagi 14.597 boleh, tak salah. Okay, alright. Begini. So, ini cara dia. So, yang ini markah yang pertama sini dan yang ini markah yang kedua. Tu cara cari sisihan piawai. Dia simple je. Okay, topik ini dijangka. Dijangka akan diuji. Sebab hari tu SPMU diuji. Dan C. Clue kata, lukis satu plot kotak. Dia nak plot kotak. Bila sebut plot kotak, kita kena ulang sekali. Untuk plot kotak, rujuk ini semula. Ini semula. Dan kita kena ingat, untuk lukis plot kotak, kita mesti ada 5 benda. Yang pertama adalah minimum, kuartil 1, median, kuartil 3 dan maksimum. Itu saya mesti ada 5 tu. Jadi kemudian, jawapan bagi dah ni. Sifir 10 senang sikit lah. Okey, yang pertama dia kata minimum 37. 37. So, tandalah pada kotak yang 37. Okay, 37. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Sini. Tandakan gitu. Oops, sorry. Alright. Okay, yang pertama. Kuartil 1, 48. Tandakan. 40, 41, 42, 45, 46, 48 sini. Kemudian median 63. 63 sini. Kemudian kuartil 3, 71. Okey, tandakan. Sini. Dan last kali 86. Tandakan. 86 sini. Tu step pertama. Tandalah K1 minimum, K1 median, K3 maksimum. Langkah kedua, kiri kanan disambung dengan satu garis lurus, wajib guna pembaris. Okey, gini, wajib guna pembaris kiri dan kanan. Oleh sebab dia minta lukis plot kotak, maka tengah-tengah kenalah buat kotak dia. Okey, dan kotak itu mestilah sama besar di atas dan di bawah. Okey, tarik. Atas bawah kena sama besar. Begitu. Inilah dia plot kotak. Di kiri dan di kanannya kena buat kotak yang sama besar di atas dan di bawah. Macam tu. Okey. Okey, inilah dia plot kotak namanya. Siap. Titik semua betul, satu markah. Kotak dan titik semua betul, satu markah lagi. Total 2 markah. Diuji dalam SPM ulangan baru-baru ini untuk lukis benda ini. So, soalan yang berpotensi lah diuji lagi ni dalam soalan exam kita, SPM kita. Okey. Alright. Okey, kaji tanya, apakah bentuk plot kotak? Okey, tengok benda ni. Dari segi kotak, nampak macam merah besar, tapi kakinya biru besar. Kalau tak sama langsung, merah kotak kiri,
kaki kanan, kita ambil yang kotak lah ya. Ambil yang kotak sebagai penentuan pencung itu. Okey, cukup kat situ. Next. Ni jika lah, ada nota sikit jika. Okey, jika soalan minta tentukan bentuk blok kotak. Kotak. Ada kita ingat Okey. Maju sikit. Alright. Maju sikit Okey, yang pertama saya buat gini. Okey, macam tu. Okey, yang pertama, kakinya panjang kiri, kotak pun panjang kiri. Contoh macam ni. Kaki panjang kiri, kotak pun panjang kiri. Okey, so kalau kes macam ni, namanya adalah pencung kiri. Okey, kalau bentuk begini, namanya adalah pencung kiri. Okey, kaki panjang kiri, kotak panjang kiri, namanya adalah pencung kiri. Yang pertama. Ini namanya pencung kiri. Ataupun pencung positif. Boleh. Pencung negatif, sorry. Pencung negatif. Okey, itu yang pertama. Kotak dan kaki besar dan panjang sebelah kiri, maka namanya adalah pencung kiri. Yang kedua, jelawan je lah. Jelawan, kotak dan kakinya di kanan. Begini. Maka ini pencung kanan ataupun pencung positif. Pencung kanan ataupun pencung positif. Okey, yang ketiga, kotaknya sama panjang. Kakinya sama panjang. Okey, kakinya sama, kotak pun sama juga. Contoh macam ni. Okey, semua sama besar. Maka ini namanya pencung simetri ataupun pencung seragam. Ini namanya pencung simetri ataupun pencung seragam. Okey. Yang ketiga, kotak sama tapi kaki tak sama. Contoh macam ni. Okey. Kotak sama tapi kaki tak sama. Kita akan ikut kaki. Okey, kalau kotak sama ikut kaki. So kalau begini, pencungnya pencung positif. Ikut kaki. Kalau kotak sama besar. Okey, yang keempat, jadi pula. Dari segi kaki, panjangnya kiri. Dari segi kotak, panjangnya kanan. Tukar sikit. Okey. Dari segi kaki, panjangnya kanan. Dari segi kotak, panjangnya kiri. Okey, contohnya. Okey. Kotak besar kiri, tapi kaki besarnya kanan. Ini pencung apa? Okey. Kalau semua tak sama, okey, kalau semua tak sama, kita ikut kotak. Untuk yang ni, pencungnya pencung negatif. Okey, pencung negatif. Okey, inilah dia 4 keadaan untuk menentukan dia tu bentuk pencung apa.
Okay, alright. Okay, nombor 6. Nombor 6, okay, dia tajuk transformasi. Dia tajuk kekongruenan, pembesaran dan gabungan transformasi. Okay, form 5. Untuk tajuk ni, saya dah ingatkan dalam ceramah saya, okay, pertama sekali cari perkataan hurai. Hurai. So, ini dulu. Ini dulu. First, ini. First, cari perkataan hurai. Yang kedua, tengok rajah. First, hurai. Yang kedua, tengok rajah. Itu saja. Tengok rajah. Kalau berbeza, mesti ada pembesaran. Okay, mesti ada pembesaran. Itu clear saja. Yang kedua, tengok rajah. Kalau beza, pembesaran ada. Yang ketiga, markah. Tengok markah. Di mana kalau 6 confirm berlaku putar dan besar. Okay, itu yang ketiga. Yang keempat, kita baca soalan dan label. Yang keempat, ni, yang keempat, baca dan label. Okey, baca dan label objek image. Okay. Gitu. Okey, dia kata SRQKP ialah image. Soalan kata SRKQP ialah image, dia kata. Alright. Okay, so gitu. Dia kata yang kecil ni image, kata. Ni, image. Dia kata ini adalah image. Kita baca soalan. Okay, labelkan. Ini ialah image. Image. Okay, label lah macam tak apa. Yang penting kita faham. Okay, image kata bagi. Bagi. Bagi D, E, F, G. Inilah objek. Ni objek. Yang hitam ni objek. Labelkan. Itu ialah objek. Oleh sebab image-nya kecil, objeknya besar, maka jawapan kita automatik akan berlakulah pembesaran dahulu. Pembesaran dulu, baru laku putaran. Tulis macam tu. Dapatlah 2 markah free. Okey, ni lagi ni dapat markah yang pertama. Okay, tulis macam ni, markah yang kedua. Bila pembesaran, mesti ada faktor skala. Malas tulis faktor skala, K tak apa. K tak apa. Selamat lagi. K sama dengan berapa? Untuk skala, mesti tengok bentuk yang sama, saiz berbeza. Ambil bucu mudah. Contoh bucu ini. Ni, 2 kotak. Dan dia sama dengan yang kat luar tu. Okey. 2 kotak, 2 kotak, 2 kotak. Itu. So dia ada 3 kotak je. Maksudnya daripada 1 tu, 3 tu menjadi 1. Maksudnya bila image kecil, skalanya bentuk pecahan. 1/3. Okey, bukan 3 ya.
1/3. Kalau imej kecil, 1/3. Okay, sebab imej yang kecil. Itu kena ingatlah. Nota. Okay, imej kecil, bentuk pecahan. Salah, kosong lah. Okey, pada mana? Pada mana? Okey. Ini markah yang ketiga. Okey, pada mana? Oleh sebab objek di tengah, pusat di tengah. Sambunglah mana-mana dua bucu yang sama, dapatkan persilangan dia. Okey, mana-mana bucu tak apa, tak ada salah. So, tarikkan. Bucu D sama J. Tarik panjang-panjang gitu. Ke arah kotak kecil. Baru satu. Tarik satu lagi. Mana pun tak apa. Contoh katakan bucu F. F sama L. Tarik. Okey. Berjumpalah dekat situ. Okey. Jumpa dekat sini. Paksi X kosong. Paksi Y 1. Adalah pusat putaran dia. Pada 0, 1. Pada 0X 1Y. Dapat markah yang keempat. Simple. Okay, alright. Bila putaran pula, mesti ada sudut dia. Mesti ada sudut dia. Untuk sudut, tengok bentuk yang sama saiz, tengok bucu. Okay, alright. Contoh bucu. Saya ambil bucu yang ni. Yang ni. MN. Okay, bucu MN. Bucu MN terbalik. Okay, MN ni untuk objek kecil. Okay, MN dia terbalik. Okay, bucu MN dia kesama dengan mana? Okay, bucu MN, tengok ni. Bucu MN. Okay, MN. Bucu MN, dia akan sama dengan bucu yang kecil-kecil ni SR. Okay, so MN dia terbalik begini. Bukan SR, sorry ya. Saya ubah. PT. Ya, PQRST. Betul ya. Okay, PQRST. Lupa ubahkan ni. Okay, PQRST. Bukan sikit. Typo. So, MN akan sama dengan PQRST. Bucu itu. Jadi, MN terbalik begini. Untuk bucu yang ini pula, PT, dia tegak. Sini. Okay. Bucu dia tegak. MN terbalik, bucu ini pula tegak. Imej tegak. Okay, imej tegak. Macam tu. Okay, right. So, bila satu terbalik, satu tegak, automatik putaran 90 darjah. Okay, terbalik tegak, 90 darjah. So, putaran 90 darjah. Bila 90 darjah, mesti ada ikut ataupun lawan arah jam. Tengok lagi sekali. Okay, bucu yang merah ni, dia kena pusing ikut mana? Ikut atas ke ikut bawah? Kalau tengok bentuk ni, dia mesti pusing macam ni. Okay, sini, pusing ke sini. Jadi bentuk itu. Kalau pusing ke atas, yang bucu kecil atas JK tu ada di bawah. Tapi dia akan macam ni. So, dia akan pusing lawan arah jam. Dia akan pusing lawan arah jam. Okey. Macam tu. Kita buat susun tak apa. Bucunya lawan arah jam.
Okay, alright. So, itulah itu. Sampul aja. Lawan arah jam. Okey. Di mana? Di mana? Carilah pada. Ini markah yang ke-5. Pada mana? Ambil satu bucu yang mudah, buatkan huruf L. Contoh saya ambil huruf K. Huruf K akan sama dengan huruf S. K sama S. Buat huruf L. Betul tak? K huruf S, takut silap ya. Sekejap ya. Dia pusing. Saya check takut silap ya. Dia pusing sana. Sekejap ya. Okey, sekejap saya check. Takut silap huruf je ya. Ni, saya pusing sekejap. Okey. Saya pusing. Sekejap ya, saya takut silap. Okey, sini K. Sini J. Takut silap label. Saya tak check lagi jawapan ni. J. Sini N. Okey, sini L. JKL, sini M. Okay, sekejap ya. Sekejap, seminit. Okey, kita pusing sampul aja. Lawan rejam begini. So, sini JK. Okay, ini huruf P, Q, R, S, T. So, sama tak? Okey, saya label lah. Okey, so P, okay, P, Q, R, S, T. Okay, so PQRST ya. So MN sama dengan PQ. JK, okay, PQRST ya. Okay. So PQRST, PQRST, okay, PQRST, ST. Okay, PQRST. So huruf MN akan sama dengan huruf PT. Sekejap ya, saya tekan sekali sekejap. JK, okay, JK, sekejap, pusing balik ni, sekejap lupa. Okay, DJ. Sekejap ya. Okay, JKL, MN, MN. Okay, DEFGH. Okay, D sama juga huruf dia. D, okay, DEF, G, H. Alright. Saya pusing. Sehuruf P, Q, R, S, T. Okay, saya ubah balik sini. So huruf dia D, E, F, G, H. Kemudian J, K, L. Oh, ya. J, K, L, M, N. J, K, L. Ya. Okay, J, K, L, M, N. J, K, L, M, N. Sorry. Okay, so huruf J, K. Kemudian ini pula huruf P, Q, R, S, T. Okay, so J, K dia sama dengan huruf P, Q.
Saya nak ambil tadi huruf MN. Saya ambil huruf MN. Okay, saya ambil huruf MN. Jadi MN. Garisan bawah yang merah tu. Okay. So garisan MN, dia akan sama dengan garisan ST. ST. Okay, MN sama garisan ST. Okay, betul lah. Pergi RST. Okay, MN sama ST. Kemudian saya ambil satu huruf. Saya ambil titik K. Okay, huruf K, dia akan sama nilai dengan huruf, huruf K akan sama dengan huruf Q. K dengan Q. Saya buat huruf L. Anak panah di bawah. Cuba balik nama dia. Okay, PQRST yang email bagi FGH ni. Okay, semua balik ni. Okay, alright. So, ambil K, saya ambil K. K akan sama dengan huruf Q. Okay, saya buat huruf L yang menghubungkan bucu K dan bucu Q. Oleh sebab anak panah di bawah, maka saya kena buat daripada atas ke kanan dulu, barulah ke bawah. Huruf K ni bergerak sampai huruf Q tu macam ni dan turun bawah. Okey, bucu gitu. Buat huruf L satu. Okey, so bilangan dia daripada K ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bila patah balik separuh, 4. Okey, bila patah balik, berhentinya dekat sini. Dekat sini. 4 kotak. Berhenti di situ. 4 kotak. Okey. Dan anak panah di belakang dia. Bezanya adalah 1 kotak ke belakang. Oleh sebab anak panah di bawah, kita naik ke atas 1 kotak juga. So, pusat putaran dia dekat sini. Itu adalah pusat putaran dia. Sini. Pada 4-3. Pada 4-3. Gitu. Untuk markah yang ke-6. Okay, saya kata. Yang pertama, hurai. Yang kedua, tengok rajah. Yang ketiga, tengok markah. Yang keempat, baca label dan selesaikan. Okey, berikutnya, nampak perkataan luas. Nampak luas sahaja, ingatlah formula Li K square LO. Li sama dengan K kuasa 2 darabkan dengan LO. Ingat itu. Nampak luas saja, ingat formula yang inilah. Li K square LO. Di mana K dia ini 1/3. Gantikan. Dia kata D, E, F, G, H adalah 3 benam. Okey, minta ubah sikit. Sekejap ya. (36 kali 3). Sorry ya, sekejap ya. Allahuakbar. Okey, tukar ya. 324. 324. Okey. Dia kata diberi D, E, F, G, H adalah 324. Okey. Ini merujuk kepada objek. Dia kata objek, dia kata 324. Okey. Biru ini adalah objek. So, gantikan maklumat. Dia kata yang besar ni 324. Gantikan. Ini adalah objek. So, ambil yang ni, ganti. Objek 324 dan skala ini. Ambil sini, tak sini. Masukkan kuasa 2. Ni letakkan kuasa 2. Ikut formula. Itu kamu tahu. Wajib tunjuk untuk markah yang pertama. Kemudian selesaikan. Dekat kita 1/3. Buat kurungan. Okay, 1/3 kuasa 2
darab 324 sama dengan 36. Itu tidak wajib tunjuk. Okey. Dan akhir sekali, nampak kata rantau berlorek. Nampak kata rantau berlorek mesti melibatkan operasi tolak. Nampak berlorek ni maksudnya tolak. Nak tolak apa? Okey. Ni kata berlorek ni. Okey, yang kecil 36. So, kawasan yang berlorek sama dengan 324 tolak 36. Dapat jawapan dia. Last kali. Sama dengan, okey, so 324 tolak 36. Dia dapat 324 tolak 36. Dapat jawapan 288. Inilah kawasan yang berlorek sahaja. Okay, berlorek sahaja. Gitu. Okay, so ini markah pertama sini. Kedua sini. Ketiga sini. Okay. Lepas tu, dah selesai semua. Ada masa lagi. Baru kita buat soalan A. Ini. Soalan A ni. Saya nak selesaikan. Dia kata T adalah transaksi 52. Bermaksud nanti paksi X bergerak ke kanan 5 kotak dan paksi Y akan turun ke bawah 2 kotak. Itu kita ingatlah konsep asas ni. Okey. So dia akan bergerak ke 5 ke kanan dan 2 ke bawah. Sebab dia positif negatif. Okay, atas paksi X, bawah paksi Y. Okay, P pula kata pantulan pada garis Y2. Yang ini, untuk soalan ni, kita pinjam rajah sini. Okay, nak mula macam mana? Di sini. Bagi titik. Ini adalah permulaan soalan kita. So, pinjam rajah bawah ni, labelkan titik negatif 34. Negatif 34 berada dekat sini. Negatif 3, 4 sini. Okey, titiknya dekat sini. Pinjam rajah ini untuk buat. Dia kata apa? Bergeraknya TP. Maka berlakulah yang P dulu. P kata pantul pada Y2. Y2. Y2 dekat mana? Y2 dekat sini. Dia potong paksi Y pada 2. Ini Y2. Kita pinjam rajah ni, kita buat gitu. Ini adalah Y2. Okey. Oleh sebab titik kegarisan itu 2 kotak beza dia, maka dia kita pantul, kalau atas 2 kotak, bawah pun 2 kotak. So perginya dekat sini. Tu situ. Pada negatif 3, 0. Negatif 3, 0. Tulis tu. Mula-mula titik negatif 3, 4 bila dipantulkan menjadi titik negatif 3, 0. 3, 0. Tulis gini. Dapat markah yang pertama. Lepas tu berlaku apa lagi? Berlaku pula T dia kata. Okey. Tulis tadi T. Okay, T pula kata ini tadi. Daripada titik ini. Okay, dari titik ni. Okay, daripada titik ni dia kata. Berlakunya T bergerak 5 ke kanan. Okay, 5 kanan. Okay, 5 kanan. So, di sini. 1, 2, 3, 4, 5. 2 ke bawah. 1, 2. Macam tu. Bergerak 5 ke kiri dan 2 ke bawah. Macam tu. Okay, 5 dan 2.
Asas jawapan akhir dekat 2 negatif 2. Atas ni. 2 negatif 2. Dapatlah 2 markah. Okay, ini kita buat last kali. Lepas kita siap tu kita buat ini. Sebab ini dia sebab kita kena pinjam rajah. Dia betul ayat. Okay, 2 markah. Okay, topik yang pasti adalah laser kita. Okay, berikutnya next. Asal nombor. Okay, asal nombor kita nak asal nombor sikit saja. Asal nombor. Okay, untuk nombor 7. Ini tajuk asal nombor. Kata 4, bab 2. Okay, untuk asal nombor ni, dia kata apa sini? Dia kata, nyatakan nilai tempat. Dia nak nilai tempat. Dan dia nak nilai digit. 2 benda. Satu nilai tempat, satu lagi lah nilai digit. Apa beza dia? Okay, so untuk nilai tempat, okay, angka 4 itu berada pada kedudukan 7 kuasa 2. Untuk nilai digit, dia berada pada kedudukan 4 itu kita darabkan dengan 7 kuasa 2. Itu maksud dia. Nilai tempat kita hanya ambil kuasa je saja. Nilai digit selesaikan. So untuk yang ini jawapan dia ialah 49. Untuk yang ini jawapan dia ialah kita darabkan 4 kali dengan 7 kuasa 2. 1 sudah. Itu jawapan dia. Kita nak jawapan saja. Ini markah 1. Ini markah 1. Nak markah jawapan sahaja. Yang ini pula, nak daripada asas 4 tu, ditukarkan kepada asas 6. So, dia berlainan asas. Bila berlainan asas, step yang pertama, tukar ke asas 10. Itu saya pertama. Tukar yang ini ke asas 10 dulu. Okey, dah selesaikanlah. Tunjuklah cara kerja ni. Dapat markah 1 sendiri. Dapat markah 1 sendiri nanti. Yang kedua, barulah kita tukar ke asas yang diminta. Tukar jawapan yang nanti ke asas yang diminta. Asas 6 lah. Okay, ni saya tak tunjuk lah. Dia nampak sendiri tu. Okay, ini kita buat yang pembagian berulang lah. Satu-satu tu. Okay, alright. Sikit lagi sebelum kita berhenti. Nombor 8. Ataupun nombor 8 kita buat next akan datang lah. Okay, selesai dulu. Okay. So, untuk yang ni, nombor 8 kita buat Ahad ni. Okay, ni tukar dulu 10. Jadi, wajib tunjuk. Wajib tunjuk 2 kali dengan okay, 4 kuasa. Dapat kurungkan tak apa, boleh jadi. Okay, 4 kuasa. Okay. 0, 1, 2, 3, 4. 5 nombor, kuasa 4 kurang 1. 5 kuasa 4. Okey, kemudian tambah. 3, 4 kuasa 3. Kemudian tambah. 0, 4 kuasa 2. Tambah 1, 4 kuasa 1. Wajib tunjuk Tambah 2, 4 kuasa 0. Okey, sama dengan. Okey, 2, 4. Ini tak apa. Tak salah. Okey, 4 kuasa 4 sama dengan 256. Okey, ini tak buat apa. Tambah dengan 3, 4 kuasa 3. 64. Tambah 0, 4 kuasa 2. 16.
tambah 1, 4 kuasa 1, 4 tambah 4 kuasa 0, 1. Okey, tak wajib tunjuk. Yang penting jawapan akhir tu. Okey, so 2 kali 56. Satu ya. 512. Tak wajib tunjuk. 3 kali 4 kuasa 3. 192. Tak wajib tunjuk. 0. 0 lah. 1. 4 lah. 2. 2 lah. Okey, jawapan akhir. Okey, ini semua tak wajib tunjuk ya. Tak wajib tunjuk. Okey, so jawapan akhir dia 2 kali 4 kuasa 4. Sebut satu-satu. Takut silap. Okey, tambah dengan 3 kali 4 kuasa 3. Tambah dengan 0, kali dengan 4, tambah dengan 4, tambah dengan 2. Dapat jawapan dia 710. 710. Dalam asas 10. Nampak yang ini markah pertama. Step yang kedua, tukarkan 710 tu kepada asas 6. Dengan cara pembahagian berulang kita dah buat. So, buatlah pembahagian berulang. Jadi, macam biasa, wajib tunjuk ya. So, buat jadi. Okay, nombor dia 710. Asal dia bagi 6. So, 6 lah. Buat 6 sikit. Oh, coy. 710. Okay, 6. Okay. Kita settlekan satu-satu, slow-slow. Jangan takut, jangan risau. Yang penting betul lah. Okay, dia nak sana, tu bagi sana. Okay, kita buat yang bagian tengah dulu. Okay, right? Ambil kereta. 710 bahagi 6. Dapat 118 point. Tu di bawah ni. 118. Cukup. 118 bahagi 6. Dapat 19 point. Ambil 19 cukup. 19 bahagi 6. Dapat 3 point. Ambil 3 cukup. 3 bahagi 6. Dapat 0 point. Ambil 0. Sampai 0 kita berhenti. Okay, sampai 0 kita berhenti. Kemudian kita buat pula yang bahagian tepi huruf tu. Okay, so 6 kali 118. 6 kali 118 dapat jawapan 708. Tak terpilih. 708. Bila tolakkan, bakinya tinggal 2. 19 kali 6. Dapat 114. Tulis tepi 3. Tolakkan, bakinya 4. Tulis tepi 6 kali 3. 18. Tolakkan, bakinya 1. 6 kali 0. Dapat 0. Tolakkan, bakinya 3. Begitu. Dan jawapan akhir ditulis bawah ke atas. Jawapan akhir di bawah ditulis bawah ke atas. Okey, kotak ni wajib tunjuk untuk markah yang kedua. Dan jawapan akhir tulis 3142, asasnya 6. Ini jawapan akhir dia lah. Wajib tunjuk. Okay, tajuk yang mungkin dijangka akan keluar kod tapi tak pastilah lah tajuk ni. Sebab dia senang sangat. Itu. Alright. So, untuk soalan nombor 8. Nombor 8. Nombor 9. 8, 9. 10. Dan juga 11. Dina buat dulu. Nanti hari kita bincang jawapan. Okay, untuk hari ni berhenti kat sini dulu. Terima kasih. Terima kasih. Sama.